Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama lagi untuk membincangkan satu topik yang saya rasa mungkin tak berapa ramai orang yang tahu ianya sedang hangat diperkatakan kerana di dalam legal fraternities, kelompok perundangan, benda ini ialah satu benda yang sedang hangat diperbincangkan. Tapi mungkin di peringkat umum belum berapa diwar-warkan lagi, belum viral kata orang tu. Mungkin ada disebut di sana sini tapi mungkin kita belum memahami dengan secara mendalam apakah isu sebenarnya yang dilibatkan di dalam konteks struktur asas perlembagaan Malaysia. Jadi pada malam ini kita akan membincangkan dengan terperinci apakah yang disebut sebagai struktur asas perlembagaan negara kita, Malaysia. Apakah isu-isu yang sedang dihadapi, dan penceramah kita akan mempersembahkan fakta-fakta serta tesis beliau di dalam pengkajian berkenaan dengan jurisprudens watan di dalam kita sama-sama memahami perlembagaan kita dalam konteks watan kita, insya-Allah. Jadi Datuk Wan, Okey, Alhamdulillah Datuk Wan sudah bersedia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bermula, izinkanlah saya mengambil sedikit masa untuk memperkenalkan Gabungan Mi'raj yang menganjurkan program Bual Bicara Kedaulatan Watan pada malam ini, dan tetamu jemputan kita Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi bin Wan Husin. Gabungan Mi'raj ialah sebuah gabungan NGO yang memperjuangkan agenda menjunjung kedaulatan Raja-Raja Melayu, bersumberkan ajaran Islam, bersendikan adab Melayu di Persekutuan Malaysia. Di sebuah NGO. Manakala tetamu jemputan kita pada malam ini tidak lain dan tidak bukan Profesor Madya Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi bin Wan Husin, merupakan seorang graduan dalam jurusan undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa dan memulakan karier beliau sebagai peguam pada tahun 1996. Datuk Wan Ahmad Fauzi juga ialah penasihat Gabungan Mi'raj, dan beliau merupakan waris amanah Mahaguru untuk Pertubuhan Seni Silat Gayung Malaysia. Alhamdulillah. Dan sekarang ini Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi sedang menjalankan tugas sebagai pengarah Institut Tamadun dan Kajian Strategik Universiti Malaysia Pahang. Okey. Profesor Madya Datuk Dr. Wan menamatkan pengajian di peringkat sarjana dan seterusnya kedoktoran dengan tesis beliau Konsep Kedaulatan Watan Raja-Raja Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan menurut Sejarah Perundangan. Dan sekaligus Datuk Wan mengasaskan prinsip jurisprudens watan. Assalamualaikum Datuk, selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Farid. Alhamdulillah. Jadi Datuk, malam ni insya-Allah kita akan meneruskan siri bual bicara kita dalam siri yang ke-9 Datuk. Jadi malam ini kita akan cuba mengambil masa ini untuk memahami struktur asas perlembagaan Malaysia, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita insya-Allah akan bersiaran sekitar 40 minit hingga sejam. Mungkin lama sikit kalau Datuk Wan ada isu-isu penting yang nak dibahaskan dalam konteks jurisprudens watan. Dan seperti biasa saya akan memberikan beberapa persoalan untuk dikupas oleh Datuk Dr. Wan, sekaligus menyampaikan maklumat berkenaan dengan jurisprudens watan yang menjadi tesis beliau. Jadi pertama, sebelum kita bermula, mungkin istilah struktur asas perlembagaan ni agak asing kepada masyarakat umum. Mungkin ada yang tahu. Tapi saya rasa ia bukan satu istilah yang kita sebut setiap hari. Jadi Datuk, saya ada terbaca sebuah jurnal yang Datuk tulis di dalam kalam, iaitu International Journal on Islamic and Humanities Research
pada 10 Januari tahun 2021. Dan dalam jurnal tersebut, Datuk ada menerangkan tentang doktrin struktur asas perlembagaan. Okey. Jadi boleh tak pada malam ini Datuk cuba terangkan apakah yang dimaksudkan dengan struktur asas perlembagaan ni? Dan bagaimana dia berfungsi di dalam perjalanan sebuah negara macam Malaysia ini? Apa yang struktur asas ni lakukan dalam konteks perjalanan negara? Jadi saya serahkan kepada Datuk untuk memulakan bicara. Dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Farid. Struktur asas perlembagaan sebenarnya merupakan satu perkara yang penting, yang mendasar, yang kita boleh katakan suatu kerangka pembinaan negara bangsa kita, dan juga bagaimana perlembagaan itu berasal usul, bersusul galur, dan apakah sistem perlembagaan yang terdiri daripada falsafah, prinsip dan juga nilai-nilai tetap bagaimana sebuah persekutuan itu diinstitusikan. Walau bagaimanapun pada hari ini kita dapati takrifan struktur asas perlembagaan, jika kita teliti dalam pemerhatian mahkamah dalam kes Indira Gandhi, saya pohon untuk berkhilaf pandangan dengan keputusan mahkamah yang boleh dilihat cuba mengambil takrifan struktur asas perlembagaan bukannya berasaskan kepada watan negara kita, bukannya berpaksikan kepada sejarah dan sejarah perundangan negara kita, bukannya berpaksikan kepada falsafah negara kita dan juga prinsip kedaulatan negara kita. Tetapi apa yang berlaku jika kita perhatikan adalah satu adoption, satu pemakaian mengambil keputusan Mahkamah Agung India dan juga memperkenalkan kaedah pentarifan dan dalam pentafsiran undang-undang yang mengikut kajian saya tidak selari dengan prinsip watan kita, dan pemerhatian dibuat tidak teliti sebagaimana yang diperuntukkan bukan sahaja oleh peruntukan perlembagaan persekutuan, bahkan Seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivil 1956 semakan 1972. Justru kita lihat takrifan struktur asas perlembagaan, bahkan dari sudut doktrin struktur asas perlembagaan itu telah ditentang, boleh katakan ditolak, telah criticize oleh Yang Amat Bahagia Tun Abdul Hamid Mohamad, mantan Ketua Hakim Negara. Sebelum saya pergi lebih lanjut, ada dua perkara di sini. Satu, doktrin struktur asas perlembagaan. Yang kedua, struktur asas perlembagaan. Dua ini perlu difahami, dua perkara yang berbeza. Satu itu adalah doktrin, di mana telah diterima pakai suatu keputusan di keputusan Mahkamah Agung India bahawa struktur asas ini tidak boleh dipinda oleh Parlimen walaupun mematuhi syarat-syaratnya. Struktur asas itu adalah kekal. Itu prinsipnya. Okey. Sama ada perkara ini sah dari sudut kerangka perlembagaan kita, terdapat keputusan dalam kes Indira Gandhi yang menerima prinsip ini, dan terbaru saya difahamkan dalam kes Marina Chin terhadap Ketua Pengarah Immigration. Saya masih belum baca perhakiman Mahkamah Persekutuan, tapi saya difahamkan
seolahnya keputusan itu telah diangkas. Tapi insya-Allah setelah saya baca nanti bolehlah saya memberi pandangan lebih lanjut. Buat malam ini saya lebih menghuraikan apakah itu struktur asas perlembagaan. Sama ada struktur asas perlembagaan itu boleh pindah atau tidak boleh pindah, kita kena lihat pada pandangan saya dalam kerangka kontekstual perlembagaan itu sendiri atau teks perlembagaan itu sendiri. Jadi untuk memulakan pembicaraan kita pada malam ini mengenai struktur asas perlembagaan, pertamanya kita perlu faham apakah itu kerangka konsep, apakah itu struktur asas perlembagaan, dan untuk memahami takrifannya kita melihat kepada kerangka konsepnya. Dan untuk melihat kerangka konsepnya, oleh kerana ketika memutuskan kes Indira Gandhi, Mahkamah Persekutuan telah merujuk kepada reference Senate Reforms 2014 di Kanada, maka saya mengambil rujukan yang sama untuk kita meneliti sama ada mahkamah telah menerima pemakaian reference Senate Reform yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Kanada secara pematuhan, strict compliance dengan apa yang diulas, yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Kanada, ataupun mahkamah berlaku departure daripada maksud struktur asas perlembagaan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, dari sudut kerangka konsep, takrifan struktur asas, kita merujuk ayat yang berbunyi, the Constitution implements a structure of government and must be understood by reference to the constitutional text itself, the historical context and previous judicial interpretations of constitutional meanings. Di sini kita lihat bahawa dalam pentakrifan untuk beri tafsiran kepada peruntukan perlembagaan, perlembagaan itu sendiri merujuk bagaimana kaedah-kaedah yang menentukan struktur kerajaan itu, bagaimana kerajaan itu berfungsi, dan itu adalah bertepatan dengan takrifan yang saya beri sebelum ini tentang apakah itu perlembagaan. Bahawa perlembagaan itu sebenarnya adalah tata cara undang-undang tertinggi, cerminan bagaimana sebuah kerajaan itu berdiri, berfungsi, yang mengandungi prinsip kedaulatannya, yang mengandungi prinsip-prinsip undang-undangnya, yang mengandungi sistem politik, yang mengandungi hubungan antara organ-organ pentadbiran, yang mentadbir antara hak-hak kerajaan terhadap rakyat, begitu juga hak rakyat terhadap kerajaan, termasuklah tanggungjawab warga negara dan juga mereka yang mendiami di dalam sebuah negara itu. Jadi di sini kita lihat bahawa apa yang ditarifkan, bahawa konstitusi itu hendaklah dirujuk untuk memahami sebuah perlembagaan itu, dah dirujuk kepada constitutional text itself. Teks perlembagaan, jika perlembagaan itu bertulis. Perlembagaan itu boleh lahir dalam bentuk bertulis atau bentuk tidak bertulis, dan boleh dibukukan, di-codified ataupun tidak dihimpunkan, tak di-codified. Bagaimanapun untuk memahami perlembagaan, kita telah merujuk kepada sumber tertinggi, sumber tertinggi dalam negara itu. Dan kita juga hendak melihat historical context, bukan setakat sejarah tapi konteks sejarah negeri itu. Dan juga tafsiran yang telah dibuat yang menentukan, memutuskan takrifan dari sudut perlembagaan. Dan pastinya perkara utama yang perlu diambil kira ialah teks perlembagaan itu sendiri. Teks perlembagaan itu sendiri, dan kemudian kita melihat bagaimana dia berkembang dari sudut takrifan atau tafsirannya berasaskan kepada konteks sejarah. Seterusnya, dalam keputusan Mahkamah Agung Kanada untuk menjawab tentang kerangka konsep tadi, menyatakan the rules of constitutional interpretation require that constitutional documents be interpreted
in a broad and purposive manner and placed in their proper linguistic, philosophic and historical context. And again, atau sekali lagi kita lihat bagaimana pentafsiran perlembagaan itu tidak boleh lari daripada walaupun dipandang secara broad luas, tetapi dalam bentuk purposive. Kena ada matlamat, tujuan, purpose yang jelas, kan? Dan diletakkan dalam bahasa linguistik yang betul, falsafah yang betul dan juga historical context. Sini kita perlu fahami bahawa dalam kerangka konsep ini, tarifan yang diberikan kepada suatu asas perlembagaan tidak membenarkan pentakkulan atau pengambilan suatu keadaan atau prinsip atau sejarah ataupun teks perlembagaan di luar daripada kerangka perlembagaan itu sendiri. Maksudnya, apabila kita ingin memutuskan, menentukan tarifan atau mentafsirkan peruntukan perlembagaan, bukan sahaja kita kena rujuk kepada constitutional text dia, tetapi merujuk kepada historical context, falsafah perlembagaan itu sendiri, dari sudut bahasanya sendiri. Di sinilah kita lihat pentingnya peranan jurisprudens watan, yang mana jurisprudens watan ini sebenarnya berasaskan kepada keadaan-keadaan tepatan penganalisian prinsip undang-undang, penganalisian fakta-fakta, mestilah berasaskan kepada keadaan-keadaan watan sesuatu negara. Kerana ini selari dengan kehendak Seksyen 3. Seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivil 1956 semakan 1972. Yang mana kita lihat di samping kita ada peruntukan perkara 162 existing law ataupun undang-undang sedia ada, kan, Akta Undang Sivil menetapkan bahawa English Common Law dan juga kaedah-kaedah equity seperti takbir setakat 7 April 1956 boleh atau hendaklah diguna pakai tertakluk kepada 3 keadaan. Bukannya merupakan suatu syarat yang mengatasi, tetapi pemakaiannya hanya boleh setakat 7 April 1956. Selepas 1956 tidak ada lagi rujukan, kan, kepada, maksudnya rujukan common law selepas 56 atau kaedah equity 96 tidak terpakai. Kan, kalau kita nak rujuk kepada English Common Law atau kaedah-kaedah equity dari takbir setakat 7 April 1956. Itu satu. Yang kedua, ada syarat-syaratnya pula. Yang pertama, sekiranya peruntukan undang-undang berkaitan dengannya belum digubal dan berkuat kuasa di Malaysia. Jika sekiranya peruntukan undang-undang tersebut belum digubal atau berkuat kuasa, kita kena fahami bahawa negara kita sebelum Hari Merdeka sudah mempunyai perlembagaan bertulis, sudah mempunyai undang-undang bertulis, dan undang-undang bertulis ini tidak dimansuhkan begitu saja. Tertakluk pemakaiannya mengikut modifikasi yang akan ditentukan oleh mahkamah supaya ia selari dengan peruntukan yang sedia ada. Justru kita lihat perkara 4 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa sebarang undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka, kan, jika sekiranya didapati bercanggah dengan perlembagaan ini, maka setakat percanggahan itu adalah terbatal. Bukan undang-undang yang sedia ada. Kerana undang-undang yang sedia ada, dia tidak terbatal secara automatik dengan adanya perlembagaan kita dengan pengubalan undang-undang yang ada pada hari ini. Tetapi undang-undang sebelum Hari Merdeka itu masih boleh dipakai dengan modifikasi. Jadi kita kenalah memberi perhatian untuk kita menerima English Common Law ni dan juga kaedah equity supaya tidak bercanggah dengan undang-undang yang sedia ada di tanah Melayu. Yang kedua, tertakluk pada sejauh mana yang diizinkan oleh keadaan-keadaan di negeri-negeri dan masing-masing penduduknya. Ada taklukan dia.
kena lihat sejauh mana diizinkan oleh kadang-kadang di negeri-negeri dan masing-masing penduduknya. Apa keadaan-keadaan di negeri-negeri? Negeri-negeri itu mempunyai perlembagaan-perlembagaan. Negeri itu mempunyai undang-undangnya. Dan kita lihat ada kerangka Perlembagaan Persekutuan Perkara 77, residual power, residual legislation, kuasa perundangan baki yang masih ada pada negeri. Jika suatu perkara tidak ada dalam jadual ke-9, maka punca kuasanya masih ada di negeri. Kerana kuasa yang ada kuasa yang ada pada persekutuan, kuasa yang diberi kepada parlimen, kuasa yang diberi kepada perlembagaan persekutuan asalnya daripada negeri. Jadi dalam keadaan ini kita perlu berhati-hati untuk kita meletakkan mahkamah syarah itu hanya bersifat tribunal, kerana mahkamah syarah itu tidak ada dalam peruntukan perlembagaan persekutuan. Kita kena ingat bahawa mahkamah syarah itu adalah undang-undang, adalah sistem perundangan yang ada lebih awal daripada perlembagaan persekutuan, dan pelaksanaan undang-undang Islam di tanah Melayu sama ada di peringkat negeri dan kini di peringkat persekutuan. Apabila kita menyebut pemakaian agama Islam, ia bukannya confined, bukannya terhad dalam kerangka negeri semata-mata, tetapi kita kena lihat dalam kerangka besar bahawa Islam itu ialah agama bagi persekutuan. Islam itu terpakai dalam keseluruhan perkara-perkara di bawah jadual 9. Islam di bawah bidang kuasa persekutuan dan Islam di bawah bidang kuasa negeri. Justru itu kita lihat di dalam perlembagaan ada perkara 3-4 yang memperuntukkan bahawa 3-1 menetapkan Islam ialah agama bagi persekutuan. 3-4 pula memperuntukkan tiada apa-apa jua dalam ini mengurangkan mana-mana peruntukan lain dalam perlembagaan ini. Perkara 3-4 atau perkara 3 fasa 4 tidak bermaksud perkara 3 ini lebih rendah daripada peruntukan lain. Tetapi kita kena faham kenapa wujud 3 perkara 4 ini menunjukkan bahawa di sana ada bidang kuasa Islam di peringkat persekutuan dan ada bidang kuasa Islam di peringkat negeri. Begitu juga kebebasan beragama yang diberikan kepada rakyat negara ini ataupun bukan rakyat yang mendiami di mana-mana bahagian persekutuan. Seterusnya kita lihat dan tertakluk pada penyesuaian seperti yang diperlukan oleh keadaan-keadaan tempatan, local circumstances. Ini kita kena lihat apakah keadaan-keadaan tempatan. Mahkamah tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil prinsip, mengambil amalan di luar daripada kerangka tempatan negara kita. Dan inilah yang akan kita bahaskan pada malam ini tentang suatu asas negara kita. Bukan suatu asas negara lain. Suatu asas di tanah Melayu dan bila kita membentuk Malaysia pada tahun 1963, maka kita mengambil kira juga suatu asas yang ada di Sabah dan Sarawak bagi pemakaian di Sabah dan Sarawak, dan secara keseluruhannya Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi yang mengiktiraf kedaulatan raja-raja, yang mengiktiraf elemen and watan di semenanjung tanah Melayu. Kita lihat bagaimana kedudukan bahasa Melayu, kedudukan agama Islam dan juga lain-lain peruntukan yang ada yang akan dibincangkan sebentar nanti. Perkara yang perlu kita fahami seperti dinyatakan dalam takrifan konsep tadi, kita perlu lihat kepada teks perlembagaan itu sendiri. Dan kita mesti faham bahawa kita pernah dengar atau sering dengar satu istilah yang cukup popular, kedaulatan undang-undang, the rules of law. Apakah maksud itu kedaulatan undang-undang? Kenapa kedaulatan itu begitu tinggi? Kerana berasaskan pada kedaulatan kuasa tertinggi, supreme authority within a territory. Kalau mengikut istilah prinsip perundangan barat. Kalau kita lihat dari prinsip perundangan berasaskan pada kerangka kontinum, berasaskan pada agama sekalipun,
mempunyai prinsip kedaulatan, kuasa tinggi untuk menggubahkan undang-undang. Justru kedaulatan adalah satu perkara yang penting sekali, kerana itulah menentukan sama ada sah atau tidak sah suatu undang-undang yang digubah. Jadi di manakah letaknya kedaulatan negara kita? Di manakah letaknya pentafsiran kedaulatan itu? Adakah negara kita ini mendukung kedaulatan parlimen atau kedaulatan perlembagaan? Jawapannya ada dalam perkara 181 fasa 1. Tertakluk pada peruntukan perlembagaan ini, kedaulatan prerogatif, kuasa dan bidang kuasa raja-raja dan prerogatif, kuasa dan bidang kuasa pembesar-pembesar memerintah negeri sembilan di bawah wilayah mereka masing-masing sebagaimana yang telah ada dan dinikmati sehingga kini adalah tetap dan tidak terjejas. Ini menunjukkan bahawa kedaulatan dalam sistem politik negara kita, undang-undang tertinggi negara kita terletak kepada raja-raja Melayu. Bukannya terletak kepada perlembagaan dan juga bukan terletak pada parlimen. Justru kita lihat ada peruntukan perlembagaan yang tidak boleh dipindah oleh parlimen. Jika sekiranya kita mengatakan prinsip kedaulatan parlimen wujud dalam kerangka undang-undang kita, nescaya parlimen boleh membuat apa je undang-undang dan juga parlimen boleh batalkan undang-undang tanpa ada sekatan. Itulah prinsip kedaulatan dan itulah prinsip yang berlaku atau dikuatkuasakan di England. Tetapi hari ini tidak berlaku di dalam negara kita. Begitu juga halnya dengan kedudukan perlembagaan. Dan kedudukan perlembagaan diiktiraf. Kedudukannya melalui perkara 4, iaitu supremacy of our constitution. Perlembagaan kita mempunyai ketinggian, tetapi yang lebih tinggi lagi adalah kedaulatan. Kerana kedaulatan itulah yang mengabsahkan prinsip keluhuran perlembagaan. Kenapa sedemikian? Kerana perlembagaan itu merupakan undang-undang tertinggi dan dalam perlembagaan itu juga mengesahkan, mengekalkan kedaulatan raja-raja dan peruntukan itu tidak boleh dipindah sewenang-wenangnya tanpa kebenaran Majlis Raja-Raja. Kita lihat termaktub di dalam perkara 38 fasa 4 yang menentukan kedudukan, keistimewaan, kemuliaan raja-raja. Tiada undang-undang yang boleh menyentuh keistimewaan, kemuliaan kedudukan raja-raja tanpa mendapat kebenaran atau berkenan daripada Majlis Raja-Raja terlebih dahulu. Justru jelaslah bahawa perlembagaan negara kita mengiktiraf kedudukan raja-raja kerana berdirinya perlembagaan kita iaitu Perlembagaan Persekutuan diinstitusikan atas kuasa kedaulatan raja-raja. Dan kalau kita lihat dari sudut sejarah perundangan, apakah itu kedaulatan? Di dalam laporan Jawatankuasa Kerja Perlembagaan 1946, 18 November, telah menyatakan bahawa kedaulatan di setiap negeri Melayu hendaklah kekal seperti sebelumnya pada dulu Yang Maha Mulia Raja negeri itu mengikut adat Melayu. Itulah begitu penting adat Melayu dan adat Melayu ini juga disebut dalam tafsiran, dalam takrifan undang-undang. Begitu juga dalam jadual yang kedua. Dan adat Melayu juga disebut dalam perkara 150 fasa 6A. Antara perkara-perkara yang mana parlimen tidak boleh meluaskan bidang kuasanya ialah dalam perkara-perkara bersentuhan dengan adat Melayu. Justru kalau kita lihat dari sudut jurisprudens perkara 181 fasa 1, kita dapat melihat begitu terselah bagaimana dalam Perjanjian Negeri 1948 telah takrifkan bahawa kedaulatan raja-raja itu ialah prerogatif kuasa dan bidang kuasa raja-raja seperti yang baginda miliki pada 1 Disember 1941. Bagaimanapun janjian tersebut juga menetapkan cara mana kedaulatan itu dilaksanakan adalah bentuk perlembagaan. Jadi apa kepentingan kedaulatan di sudut adat Melayu? Kepentingan kedaulatan di sudut adat Melayu ialah prinsipnya. Prinsipnya bukanlah berasaskan pada kerangka dikotomi, tetapi prinsipnya berasaskan pada kerangka kontinuum, iaitu berasaskan kepada keagamaan yang menjunjung prinsip Islam, yang menjunjung Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan yang paling atas, yang paling tinggi
Kerana kedaulatan di sudut adat Melayu dapat ditelusuri daripada dokumen-dokumen bertulis, daripada undang-undang bertulis, daripada perlembagaan-perlembagaan bertulis seperti Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Johor, Hukum Kanun Pahang, Hukum Kanun Perak, Undang-Undang 99 Perak, Ikon Muluk Terengganu, Undang-Undang Kedah dan lain undang-undang lagi yang menetapkan begitu jelas bahawa raja itu ialah zilullah fil ardi. Raja itu bertanggungjawab sebagai khalifah dan baginda hendaklah memegang prinsip amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Justru dapatlah kita lihat betapa adat Melayu itu menjelaskan kedaulatan raja-raja, posisinya sebagai khalifah, sebagai pemegang amanah kepada kedaulatan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat daripada sejarah perundangan negara kita, dari sudut undang-undang watan, telah diiktiraf Islam sebagai law of the land dalam banyak kes yang telah ada. Dan kalau kita lihat dari sudut section 3 Akta Undang-Undang Sivil tadi sekalipun, dengan jelas menjunjung prinsip local circumstances, keadaan-keadaan tempatan. Dan kalau kita lihat dari sudut buku-buku yang tulis oleh ulama-ulama silam, jelas menunjukkan bagaimana pemikiran watan mengasaskan ataupun membuktikan kedudukan atau landasan kepada kedaulatan itu bahawa raja adalah pemegang amanah kepada Allah SWT. Jadi inilah prinsip ataupun jurisprudens perkara 181 fasa 1 yang termaktub dalam perlembagaan kita. Dan perkara ini merupakan perkara yang tak boleh dipinda kerana inilah perkara yang antaranya jatuh di bawah perkara 38 fasa 4 berhubungan dengan kedudukan, kehormatan dan kemuliaan raja-raja mereka sebagai ketua agama Islam di negeri masing-masing dan yang agung ketua agama Islam bagi negeri baginda juga negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Seterusnya, apakah itu keadaan tempatan, local circumstances? Kita tidak boleh mengambil prinsip undang-undang di negara Commonwealth. Kita kena rujuk terlebih dahulu keadaan tempatan. Dan inilah merupakan prinsip yang mendasari perlembagaan negara kita. Inilah aspek sejarah. Inilah aspek falsafah di dalam negara kita. Dan perkara ini sebenarnya saya jelaskan terkandung dalam teks perlembagaan negara kita. Bukan diambil daripada luar. Jadi apakah itu keadaan tempatan? Keadaan tempatan negara kita dari sejarah. Dari sejarah kita jelas bahawa Kesultanan Melayu Melaka ialah sebuah empayar berdaulat. Kerajaan-kerajaan yang ada pada hari ini pada dulunya berada di bawah naungan atau talukan Kesultanan Melayu Melaka. Islam telah didaulatkan sebagai undang-undang watan, law of the land. Kita lihat dalam perlembagaan bertulis yang berkembang, yang di-adopted oleh kerajaan-kerajaan Melayu. Dan kalau kita lihat dalam teks undang-undang atau perlembagaan moden pada hari ini sekalipun, masih menetapkan kedudukan Islam, raja sebagai ketua agama Islam, dan Islam itu begitu jelas kedudukannya sehingga diiktiraf sebagai agama bagi persekutuan. Seterusnya kita lihat Hukum Kanun Melaka ialah perlembagaan bertulis. Sudah ada perlembagaan tulis di tanah Melayu ini. Seterusnya kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka yang kemudian diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain bersumberkan kepada ajaran Islam. Sehinggalah pada hari ini sumpah yang di-Tuan Agong sekalipun wallahi wabillahi watallahi menunjukkan bahawa pemerintahan negara persekutuan berpaksikan pada sumpah yang menjunjung ketinggian Islam. Seterusnya, Islam dari sisi raja adalah unsur teras jati diri Melayu. Melayu bukan sahaja kumpulan etnik, Melayu sudah menjadi satu bangsa dari dahulu lagi. Melayu menjadi alam yang begitu luas, alam Melayu, laut Melayu, rakyat raja Melayu, bangsa Melayu dengan tarifan pada hari ini. Dan kalau kita lihat lahirnya Malaysia sekalipun, Malaysia itu bermaksud Melaland, kekal dengan Melayu, dan Melayu itu bukan satu istilah yang resis. Dan Melayu itu telah menjadi Malaysia dan kekal Melayu kerana dalam perlembagaan kita ada dinamakan orang Melayu. Dan konteks citizenship pada tahun 1948 lahirlah bangsa Melayu, iaitu mereka diterima sebagai kerakyatan Melayu. Berbeza dengan orang Melayu, dan bangsa Melayu itu merujuk pada citizenship. Seterusnya pada tahun 1957 Persekutuan Tanah Melayu
dan akhirnya 1963 lahirlah kan nama Malaysia yang diambil dari nama yang lebih lama, lebih awal lagi, bukan dicipta pada tahun 1963. Malaysia maksud Maliland. Dan antara keadaan tempatan bahasa Melayu sudah lama merupakan bahasa watan tanah Melayu ini, menjadi lingua franca, perbualan antara bangsa, disanjawi, diiktiraf. Kita lihat dokumen-dokumen lama itu ada diguna secara menyeluruh, merupakan satu ketamadunan Melayu. Alam Melayu, laut Melayu sudah wujud lebih awal daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan di sini merupakan laut alam Melayu dan juga kita punya laut Melayu. Orang Melayu sebagai bangsa asal sebenarnya tanah Melayu. Kalau kita lihat dari konteks lebih luas, di alam Melayu itu semuanya kerana pasir kepada rakyat Raja Melayu. Pengasasan kerajaan Melayu berdaulat di tanah Melayu selepas Kesultanan Melayu Melaka, kita lihat dari segi perundangannya mempunyai continuity, kelestarian daripada hukum kanun Melaka yang pastikan kepada ajaran Islam dan pengekalan prinsip kedaulatan watan dalam sistem politik kerajaan Melayu sehinggalah hari ini. Jadi kita lihat bagaimana keadaan-keadaan tempatan yang disebut dalam senarai yang diberikan ini bukan satu benda yang asing, disebut, difahami, diketahui. Dan perkara-perkara ini ada dalam perlembagaan negara kita. Kedudukan bahasa Melayu dalam perkara 152. Kedudukan orang Melayu dalam perkara 153. Kedudukan Islam perkara 3, perkara 11. Dan juga adab Melayu, kedudukan raja-raja dan sistem politik negara kita. Ini merupakan keadaan-keadaan tempatan. Justru itu kita lihat dalam perkara 11, perlindungan diberikan kepada penganutan dan juga pengibaran ajaran Islam. Betul juga dari sudut penuntukan, dari sudut pendidikan. Perkara 12 berbeza dengan agama yang lain kerana memandang kepada keadaan-keadaan tempatan, local circumstances yang ada di dalam negara kita. Justru itu kita lihat bahawa asas kenegaraan yang ada di negara kita, bagaimana negara kita dibina. Negara kita dilihat daripada individual state, daripada setiap negeri masing-masing. Raja negeri-negeri adalah ketua kerajaan yang merdeka. Kerana itulah baginda menandatangani Perjanjian Negeri, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan apa juga kuasa yang ada pada Tuan Agong merupakan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Raja-Raja Melayu kepada Yang Tuan Agong untuk membentuk sebuah kerajaan pusat, iaitu Kerajaan Persekutuan. Kita lihat raja-raja kita menjadi kemestian untuk menganut ajaran Islam. Untuk menjadi wajib untuk jadi raja mesti menganut ajaran Islam. Kita lihat dalam setiap undang-undang tubuh kerajaan negeri-negeri Melayu. Pemerintahnya naik atas tata, atas bai'ah dan syura. Ada Jum'ah mengangkat raja dengan nama-nama berbagai. Jum'ah pangkuan diraja, Jum'ah majlis diraja, dewan diraja dan sebagainya. Dan kita lihat berbagai prinsip bersumberkan kedaulatan watan, iaitu ajaran Islam, dan juga kita lihat masih ada pengiktirafan kepada adat Melayu. Justru kita lihat di negeri mempunyai majlis agama Islam dan juga mempunyai majlis adat Melayu. Dan kita lihat kedudukan ini masih ada pada hari ini dalam kerangka perlembagaan. Seterusnya, satu perkara yang tidak kurang penting kalau kita bicarakan tentang struktur asas perlembagaan negara kita, bahawa bagaimana ia dibina, bagaimana ia diinstitusikan, bagaimana ia dibangunkan. Maka inilah bukti-bukti yang jelas bahawa dalam struktur persekutuan kita melihat pertama Raja-Raja Melayu lah yang menandatangani Perjanjian Negeri 1948 dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perjanjian Negeri sesungguhnya merupakan batu asas pada sistem perlembagaan moden kerajaan-kerajaan Melayu. Kita lihat pada tahun 1948 setiap negeri mempunyai perlembagaan moden dan kita tidak menafikan bahawa Johor dan Terengganu sudah memiliki perlembagaan moden yang sedia ada dan dikembangkan dengan perlembagaan dengan penerimaan cara penulisan perlembagaan pasca 1948. Seterusnya kita lihat batu asas juga kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dalam Perlembagaan Negeri Tanah Melayu, kalau kita teliti, di sana perkara yang
perlu diterima pakai, perlu dikembangkan sebab kita lihat ada kedudukan raja-raja, kedudukan hak keistimewaan dan sebagainya. Ini semua bersugalur kepada Perjanjian Negeri 1948. Meskipun kita lihat dalam perjanjian persekutuan adanya kebatalan perjanjian sebelum 1957, tetapi surviving provisions, peruntukan yang telah diteruskan, dilestarikan jelas terpahat di dalam perlembagaan kita sehingga pada waktu ini, sehingga pada hari ini. Dan perkara-perkara tersebut tidak boleh dipinda tanpa mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Persekutuan 1957 dikurnia dan dikuatkuasakan melalui kedaulatan 9 orang Raja-Raja Melayu, di mana di Negeri Sembilan ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Besar dan pembesar-pembesar pemerintah atau dikenali juga dengan Datuk-Datuk Undang Negeri Sembilan dan Tengku Besar Tamping untuk mendirikan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, Kedaulatan Raja-Raja Melayu bukanlah ciptaan Perlembagaan Persekutuan tahun 1997, tetapi bersusul galur daripada Kesultanan Melayu Melaka mengikut adat Melayu. Kedaulatan negara kita lah berpasi kepada raja-raja, bukan pada kontrak sosial, bukan kepada kedaulatan rakyat yang dikatakan sebagai prinsip demokrasi. Tidak sebegitu sebenarnya. Tetapi berpaksikan kepada kedaulatan raja-raja yang sifatnya sebagai khalifah atau amanah kepada Allah SWT. Seterusnya, Perjanjian Malaysia 1963 masih mengekalkan kedaulatan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ke atas persekutuan yang dinamakan Malaysia. Inilah struktur persekutuan. Inilah struktur yang membina negara kita. Justru kita lihat, kalau kita kaji daripada referendum Senate Reform 2014 di Kanada, apabila Mahkamah Agung Kanada memutuskan adanya struktur asas adalah tujuan untuk menolak reform yang ingin diperkenalkan oleh kerajaan untuk sama ada menghapuskan Senate atau reform tidak boleh dilaksanakan jika tidak mendapat kebenaran daripada negeri-negeri provinsi yang ada di Kanada, kerana struktur pembinaan negara Kanada itu juga, negara Kanada merupakan satu persekutuan dan ada hak-hak negeri yang perlu terpelihara. Jadi kita lihat bagaimana Mahkamah Agung Kanada dengan jelas mengiktiraf struktur asas bagi Kanada. Dan ini struktur asas kita. Kalau kita lihat salah satu isu yang dibangkitkan ialah berkaitan dengan human right, hak human right. Jadi hak asasi manusia. Sedangkan dalam perlembagaan kita istilah yang digunakan adalah personal liberties. Kebebasan asasi, bukannya hak asasi. Daripada celah-celah kebebasan asasi, maka kita dapat lihat di sana ada hak-hak yang diberi jaminan. Antaranya kebebasan diri untuk dibebaskan daripada perhambaan, hak untuk beragama, bukan hak untuk tidak beragama, hak untuk mendapat papasan jika sekiranya tanah dirampas, diambil oleh kerajaan, hak untuk bergerak secara bebas, tidak boleh ditahan melainkan dengan undang-undang. Jadi kita lihat hak asasi, human rights dalam kerangka perlembagaan kita begitu terhad, ditakrifkan di dalam perkara 5 hingga perkara 13. Jadi hak tersebut jika sekiranya berlaku daurat sekalipun tidak dijamin oleh perlembagaan. Hak itulah yang akan mula sekali diambil, ditahan, dibataskan kerana mempunyai kepentingan tertentu. Kita akan bincangkan peruntukan-peruntukan terpelihara apabila berlaku daurat selepas ini. Jadi apa yang ingin saya tegaskan di sini, bahawa struktur persekutuan Tanah Melayu ini begitu jelas. Kedudukan raja-raja kita, kedudukan perkara-perkara yang termaktub dalam Perjanjian Negeri. InsyaAllah saya ada menjelaskan dan lampirkan Perjanjian Negeri 1948 di dalam buku terbaru saya yang berjudul Yang di-Pertuan Agong, Kedaulatan, Prerogatif dan Amalan. Seterusnya, seperti yang telah saya rujuk lebih awal tadi, bahawa keadaan tempatan adalah mengatasi prevail, mengatasi pemakaian common law, memakai kaedah-kaedah equity. Jadi bagaimana mahkamah ataupun parlimen sekalipun
boleh cuba untuk import suatu prinsip dasar yang bercanggah dengan prinsip perlembagaan kita, yang bercanggah dengan kaedah-kaedah pemakaian undang-undang. Dan ini merupakan syarat-syarat yang begitu jelas bahawa keadaan-keadaan tempatan dan adalah diambil kira. Jadi ingin saya tegaskan juga apabila kes diputuskan oleh mahkamah, mahkamah bergantung kepada apa yang dihujahkan oleh para peguam. Jadi barangkali keadaan-keadaan watan yang dijelaskan dalam pembicaraan kita malam ini belum lagi dihujahkan oleh peguam kita. InsyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian yang ada, perkara ini akan dapat dihujahkan di hadapan mahkamah sehinggalah mahkamah persekutuan iaitu mahkamah tinggi negara kita. Jadi apakah itu suatu asas perlembagaan? Kita lihat kedudukan raja kita sebagai khalifah. Kita lihat dalam perkara 4, dalam jadual 4 iaitu perkara 37 dengan jelas terkandung sumpah yang di-Pertuan Agong. Wallahi wa billahi wa tallahi. Lafaz sumpah yang melihara kedudukan prinsip perlembagaan kita yang secara jelas menyebut kedudukan agama Islam. Kalau kita perhatikan lafaz sumpah Sri Paduka Baginda Pertuan Agong bunyi wallahi wa billahi wa tallahi, maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan telah disahkan dan dimasyhurkan dan akan disahkan dan dimasyhurkan di masa hadapan ini, dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguh dan dengan sebenarnya memeliharakan pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri. So, inilah yang sepatutnya menjadi asas kepada struktur perlembagaan kita. Bukannya kita tiba-tiba mengenepikan ajaran Islam dengan meletakkan Islam itu di negeri semata-mata, bahkan lebih sedih, Islam itu diletakkan dalam ruang yang sempit di dalam bidang kuasa mahkamah syariah semata-mata. Kerana Islam itu lebih luas daripada bidang kuasa mahkamah syariah. Dan seterusnya kita lihat perkara yang menjadi asas perlembagaan, pastinya kedudukan perkara-perkara yang dilindungi secara lebih istimewa, lebih ketat daripada peruntukan-peruntukan yang lain. Kita lihat bagaimana kedudukan perkara 384 di dalam perlembagaan kita yang menyentuh keistimewaan, kedudukan, kehormatan raja-raja kita. Perkara 38 fasa 4 berbunyi, tiada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja boleh diluluskan tanpa persetujuan majlis raja-raja. Apakah kedudukan tadi? Apakah keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja? Itulah yang kita lihat kedudukan baginda sebagai ketua agama Islam. Kedaulatan baginda sebagai khalifah, sebagai ketua agama Islam dan struktur perlembagaan merupakan struktur asas kepada perlembagaan ini. Begitu juga perkara 159 fasa 5 yang menyentuh perkara-perkara yang tidak boleh dipinda tanpa mendapat perkenan majlis raja-raja. Jadi, apakah pula perkara 159 fasa 5 itu? Perkara tersebut ialah suatu undang-undang yang membuat suatu pindaan kepada fasa 4 perkara 10 yang menyentuh kebebasan bercakap, bersuara, ya. Apa-apa undang-undang yang diluluskan di bawahnya peruntukan bahagian 3 iaitu melibatkan kewarganegaraan, perkara 38 sendiri yang menyentuh majlis raja-raja, perkara 63.4 keistimewaan dakwah negeri, perkara 70 melibatkan keutamaan, senarai keutamaan 71 fasa 1 melibatkan perlembagaan negeri, 72.4 keistimewaan parlimen, perkara 152 menyentuh bahasa Melayu, 153 menyentuh kedudukan istimewa orang Melayu dan anak-anak Sabah dan Sarawak, juga kepentingan sah kaum-kaum yang lain, dan fasa ini sendiri tidak boleh dipinda tanpa mendapat kebenaran kerajaan negeri.
Fasa 72, fasa 4 tadi ialah menyentuh keistimewaan Dewan Undangan Negeri. Manakala perkara 63, fasa 4 menyentuh keistimewaan Parlimen. So, seterusnya perkara 161E. Perkara 161E ini ialah menyentuh kuasa yang perlukan persetujuan daripada Governor atau yang dipertua bagi negeri Sabah dan Sarawak apabila Sabah dan Sarawak menganggotai Persekutuan Tanah Melayu. Jadi perkara-perkara yang menyentuh perlindungan kedudukan dari segi perlembagaan mengenai negeri Sabah dan Sarawak tidak boleh dipinda mereka mendapat persetujuan daripada yang dipertua negeri bagi negeri Sabah atau negeri Sarawak. Jadi inilah yang sepatutnya menjadi suatu asas perlembagaan. Bukannya tiba-tiba diimport kononnya penggunaan demokrasi berparlimen yang menurut takrifan Commonwealth, bukan menurut takrifan kita. Sejauh mana kita menerima demokrasi itu dari sudut sistem, bukan dari sudut prinsip. Kita tidak menerima demokrasi mutlak. Kita tidak menerima ketuanan rakyat. Kita tidak menerima bahawa parlimen itu boleh berbuat apa saja kerana di sana ada syarat-syarat tertentu tertakluk pada perlembagaan. Dan bila kita mengatakan, kita lihat kan apa yang dijelaskan tadi, kedudukan perlembagaan, kita kena lihat perlembagaan itu dari sudut teks perlembagaan. Bukannya pula kita mentakrifkan suatu perkara dalam perlembagaan negara kita dengan mengambil perlembagaan negara lain. Kita lihat seterusnya dalam peruntukan 150 yang menyentuh tentang daurat. Bagaimana perkara 156A berbunyi, fasa 5 tidak boleh memperluas kuasa parlimen mengenai apa-apa perkara hukum syarak atau adat Melayu atau mengenai apa-apa perkara undang-undang atau adat anak negeri di negeri Sabah dan Sarawak, dan fasa 6 tidak boleh menjadikan sah mana-mana peruntukan yang tidak selaras dengan peruntukan perlembagaan persekutuan berhubungan dengan apa-apa perkara sedemikian atau berhubungan dengan agama, kewarganegaraan atau bahasa. Kita lihat, jika sekiranya berlaku darurat sekalipun, perkara mengenai adat, perkara yang menyentuh agama, kewarganegaraan atau bahasa. Kalau agama di mana? Perkara 11. Pendidikan, perkara 12. Kerana menyentuh kedudukan pendidikan Islam, kewarganegaraan, perkara berapa? Bahasa Melayu. Ini tidak boleh sentuh walaupun darurat. Jadi perkara ini yang mesti dipelihara kedudukan Islam. Bukan kita menerima bahawa asas human right barat itu prevail sehingga menolak pemakaian agama Islam, prinsip agama Islam dalam kerangka negara kita. Sedangkan itu merupakan local circumstances, iaitu keadaan-keadaan tempatan negara kita. Seterusnya kita lihat bagaimana perkara ini terpelihara. Bagaimana perkara ini dijaga? Ialah melalui sumpah jawatan jadual ke-6 bagi mereka dipilih sebagai ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat, bahkan para hakim hendak bersumpah di bawah jadual ke-6 setelah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara atau hakim. Mereka kena bersumpah dengan sesungguhnya bersumpah, berikrar bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian dengan segala upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Jadi perlu mempertahankan perlembagaannya. Apakah prinsip perlembagaan negara kita? Perlembagaan kita meletakkan Islam sebagai tertinggi. Prinsip Islam itu mesti dijulang, dan Islam itu pemakaiannya bukan saja terpelesok di dalam bidang kuasa mahkamah syariah saja, tapi Islam dah masuk yang lebih luas lagi. Sebenarnya diputuskan kes Lina Joy, tarikh Islam mengikut pandangan Al-Maududi, Islam itu sebagai way of life. Jadi inilah perkara-perkara yang patut kita fahami yang mendasari takrifan struktur asas perlembagaan persekutuan. Kita tidak boleh melihat kes-kes untuk kita import bahawa negara kita ni mempunyai demokrasi, human right dan sebagainya, sehingga ia menyalahi peruntukan perlembagaan kita. Kita hendak terlebih dahulu melihat kepada peruntukan-peruntukan yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Dan untuk memahami peruntukan itu, kita kena lihat konteks sejarah. Takrifan Islam itu bagaimana?
Takrifan kedaulatan itu bagaimana? Bagaimana kita ada sistem parlimen, tapi parlimen tidak boleh buat sesuka hati. Bagaimana kita ada undang-undang sedia ada, existing law. Kenapa undang itu masih ada, tidak boleh batal. Dan pemakaiannya mengikut modifikasi oleh mahkamah supaya selari dengan peruntukan-peruntukan yang ada dalam perlembagaan. Dan kita lihat, kuasa-kuasa diberikan kepada perlembagaan, kepada parlimen, sama ada di peringkat persekutuan atau Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri, adalah untuk mencapai prinsip rule of law, kedaulatan undang-undang. Dan apakah kedaulatan undang-undang negara kita? Berpaksikan kepada apa? Kepada patuh syariah. Kerana raja-raja itu menjunjung wallahi wabillahi watallahi, memelihara akan agama Islam dan kedudukan baginda sebagai khalifah. Dan Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yang telah terbukti bagaimana Islam ditakbir daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka sehingga Melaka maju menjadi pelabuhan terkaya di dunia, rakyat hidup aman makmur. Dan kita lihat bagaimana Islam, contoh yang terbaik, telah diiktiraf pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pemimpin agung manusia, jadi diiktiraf bukan sahaja oleh orang Islam tetapi pemikir-pemikir barat. Inilah yang kita harus fahami dari segi struktur asas perlembagaan. Berhubung dengan doktrin pula berbeza. Doktrin yang dikatakan oleh Mahkamah India tidak boleh, dalam konteks negara kita, perlembagaan telah menetapkan perkara ini tidak boleh dipinda. Dan pastinya sepatutnya pindahan 159 apabila menyentuh tentang Islam tidak boleh diturunkan, tidak boleh dicairkan pemakaiannya even oleh raja-raja atau Tuan Agong, kerana baginda menanggung akidah, memegang akidah mereka untuk melihara agama Islam. Ini bagaimana kita struktur asas. Kalau kita ingin bicarakan bahawa kita ingin memakai doktrin, struktur asas perlembagaan, pastinya menjadi tanggungjawab mahkamah untuk mendaulatkan syariah, untuk mendaulatkan prinsip perundangan Islam, bukan mengenepikan prinsip perundangan Islam. Bukannya seolah-olah ada pertembungan antara mahkamah sivil, mahkamah di bawah perkara 121 dengan mahkamah syariah. Saya tidak mengatakan bahawa Mahkamah Persekutuan menolak hukum Islam, tetapi jangan nampak kelihatan bahawa apabila Mahkamah Kehakiman di bawah perkara 121 apabila ingin menguatkuasakan bidang kuasa mereka, maka mereka seolah-olah tidak berpaksikan, tidak pandukan kepada prinsip-prinsip Islam. Kerana kita lihat pemakaian Seksyen 3 atau Undang Sivil dengan jelas perlu mengambil kira keadaan watan. Bila keadaan watan itulah menunjukkan Islam sebagai law of the land. Jadi pemakaian undang-undang dan seluruh prinsipnya tidak lari daripada syariah compliant, sama ada apabila Mahkamah Kehakiman di bawah perkara 121 ketika melaksanakan bidang kuasanya ataupun apabila perkara itu diadili di Mahkamah Syariah. Jadi secara asasnya perkara-perkara yang dilindungi yang berasas suatu asas perlembagaan sedia termaktub dengan jelas di dalam perlembagaan kita. Jika sekiranya doktrin ini ingin diwujudkan, doktrin ini ingin dipertahankan, iaitu doktrin suatu asas, maka doktrin ini hendaklah diguna pakai untuk menjunjung Islam sebagai agama negara, Islam sebagai agama persekutuan, Islam sebagai law of the land. Prinsip perundangan Islam hendaklah menjadi prasyarat seperti mana yang diulas oleh Tun Saleh Abbas. Jika Islam itu difahami secara way of life mengikut takrifan Maududi, maka Islam itu hendaklah menjadi yardstick kepada keabsahan undang-undang yang diluluskan oleh parlimen. Jadi jelas sesungguhnya Islam di dalam kerangka perlembagaan adalah Islam sebagai way of life berasaskan kepada sejarah perundangan negara kita, berasaskan pada jurisprudens perkara 181 fasa 1, maka syariah compliance atau undang-undang Islam atau prinsip undang-undang Islam hendaklah menjadi yardstick kepada keabsahan undang-undang yang diluluskan oleh parlimen, hendaklah menjadi yardstick kepada keputusan-keputusan yang dibuat oleh semua mahkamah. Jadi inilah yang sepatutnya ditakrifkan sebagai basic structure of our constitution. Itu sahaja huraian saya, Saudara Farid.
Okey Datuk, huraian yang cukup panjang lebar, tapi saya rasa ini satu yang amat penting sebab selama ini berbicara kita mengambil topik-topik tertentu dan membicarakan untuk perkara tersebut saja. Tapi oleh kerana isu berkenaan dengan struktur asas perlembagaan ini sesuatu yang mendasar, jadi saya rasa Datuk mengambil satu inisiatif untuk menerangkan perkara-perkara yang berkaitan agar kita semua memahami. Jadi saya menyedari bahawa memang ambil masa sikit untuk tuan-tuan dan puan memahami perkara ini sebab heavy lah, benda ni heavy, memang heavy lah. Dan untuk itulah malam ni saya lampirkan dengan slide, tak seperti malam-malam biasalah, supaya boleh bawa bekal slide, insyaAllah boleh dikongsikan. Betul, itu saya rasa satu yang baik pada malam ini. Kita tahu panjang malam ni dan beberapa istilah mungkin tak berapa di familiar dengan public, contoh jurus penguatan, apa maksudnya, kedaulatan raja-raja, apa kepentingannya, struktur asas perlembagaan yang Datuk terangkan begitu panjang lebar tadi, mungkin masih lagi tak nampak dia punya komponen-komponennya, keadaan-keadaan tempatan, apa pentingnya local circumstances ni dalam menentukan struktur asas perlembagaan, itu kita kena fahami. Dan yang penting, yang hangat sekarang ini ialah jadual ke-6, sumpah ahli parlimen dan sumpah hakim-hakim di hadapan Yang di-Pertuan Agong ketika mengambil jawatan. Jadi ini semua bukan perkara asing tuan-tuan dan puan-puan, ini semua ada dalam perlembagaan kita sebagai undang-undang tertinggi. Cuma saya sentuh sikit Datuk sebelum saya bergerak ke soalan seterusnya. Kita ada lagi 2 soalan. Tapi malam ni dah lebih sejam dah. Ni sambung soalan lain pula. Kita bagi bekal pada diorang. Bila pemahaman ini tidak betul atau terpesong, kita lihat beberapa kes sebelum ni Datuk banyak kali sebut mengabaikan local circumstances dalam menentukan sesuatu kes, mengambil rujukan luar pula. Itu satu isu. Kemudian kita ada dengar ahli parlimen yang mengatakan bahawa kalau dekat Britain tu kenapa parlimennya berkuasa penuh, Queen ialah seperti seremonial, kenapa di Malaysia tak boleh begitu? Okay. Kemudian yang paling popular istilah social contract. Ada orang argue, tulis artikel seolah-olah macam hak-hak Islam, raja, kedaulatan raja, rakyat Melayu, orang Melayu dan sebagainya ni baru dinegotiate pada tahun 1997. Jadi kalau tuan-tuan dan puan faham struktur asas perlembagaan ni, maka akan jelaslah di mana sebenarnya letak duduk perkara ini. Okey Datuk, saya rasa saya skip ke soalan yang last lah, sebab ini hangat sedang ni. Datuk mungkin tadi ada sebut berkenaan dengan artikel yang ditulis oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid. Mungkin publik tak berapa, mungkin ramai yang belum baca lagi artikel ni, yang mana beliau telah menyanggah keputusan hakim dalam kes Indira Gandhi, Datuk ada sebut tadi. Indira Gandhi melawan pegawai Jabatan Agama Islam Perak, di mana hakim telah merujuk kepada keputusan Hakim Mahkamah Agung India, okay, dalam memutuskan kes ini. Menurut Tun Abdul Hamid, hakim dalam keadaan tersebut telah mengenepikan 2 kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia, bercanggah dengan prinsip perkara 159 perlembagaan dan seterusnya bertindak di luar bidang kuasa mahkamah. Jadi ini pada saya satu strong statement lah daripada bekas Ketua Hakim Negara, dan saya rasa dia ada impak yang amat penting di dalam perjalanan undang-undang di Malaysia ini. Jadi mungkin saya minta Datuk bagi penjelasan, okay, nak kata ringkas tu tak lah, tapi yang mencukupi untuk memahami, publik memahami apa sebenarnya isu yang sedang berlaku di luar sana. Itu saja Datuk. Saya rasa saya jawab dengan ringkas lah. Apa ni kita tersebut, Tun Abdul Hamid Muhammad mantan Ketua Hakim tidak bersetujulah apabila mahkamah memutuskan ada perkara yang mahkamah boleh tentukan apa dia basic, apa dia tak basic, kan, sehingga menafikan proses pindaan perlembagaan, sehingga kan pertikaikan perkara 121. Sebenarnya mahkamah seolah-olahnya cuba pertikaikan pindaan untuk masukkan menyisihkan bidang kuasa mahkamah tinggi, ya, dalam perkara-perkara yang jatuh di bawah bidang kuasa mahkamah syariah
iaitu perkara 122 yang ni melibatkan Jaya ada dalam perlembagaan ni. Jika sekiranya perkara itu jatuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah, maka bidang kuasa itu tidak lagi boleh dilaksanakan oleh Mahkamah Sivil. Jadi perkara inilah yang cuba dipertikaikan oleh kerusan Mahkamah Persekutuan, iaitu perkara 121(1)A yang berbunyi mahkamah disebut dalam fasa 1 tidaklah mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Perkara fasa 1 ini ialah dua mahkamah tinggi yang setara bidang kuasa dan tarafnya, iaitu di Mahkamah di Tanah Melayu dan juga mahkamah di Sabah dan Sarawak. Jadi mahkamah cuba mempertikaikan kebolehpindaan perkara 121 dengan alasan ini merupakan basic structure pada perlembagaan. Dalam hal ini mahkamah telah khilaf dalam putusan, kerana sebenarnya negeri lah yang beri kuasa kepada Perlembagaan Persekutuan, dan asal undang-undang di semua negeri ini menjunjung kedudukan Islam, dan mahkamah syariah ni hanya salah satu struktur yang ada di negeri, dan negeri ada mahkamah balai, mahkamah yang maha tinggi. Mahkamah inilah yang pergi pada persekutuan. Maknanya apa yang diberi pada Perlembagaan Persekutuan, maka itulah ada bidang kuasa pada perlembagaan. Apa yang tidak diberi itu ada di negeri. Bukan oleh kerana tiba-tiba bila negeri nak ambil balik, dia kata ini basic structure. Kalau ikut basic structure ni, kembali kepada negeri lah. Sebab negeri yang bagi pada persekutuan. Apa yang diberi pada dalam perlembagaan, itulah persekutuan ada. Apa yang tak ada, itu kuasa negeri. Dan kuasa asal itu adalah kuasa negeri. Bukanlah oleh kerana mahkamah syariah tak ada dalam perlembagaan negeri, atau mahkamah syariah tidak sebut dalam perlembagaan persekutuan secara jelas, seperti perkara 121, maka status mahkamah syariah ni rendah. Tidak begitu. Tidak begitu. Kerana kita kena faham kerangka asas negara kita ni dibina daripada negeri kepada persekutuan. Jadi perlembagaan persekutuan ni datang kemudian. Bukan ada perlembagaan persekutuan, maka lahirlah perlembagaan negeri. Jadi kita kena faham bila dia bicarakan oleh keputusan Mahkamah Agung Kanada mengenai historical context. Inilah historical context yang sebenarnya. Jadi sebenarnya perkara tersebut telah dipertikai oleh Tun Abdul Hamid apabila pindahan dibuat kepada perkara 121(1)A telah diulas oleh Mahkamah Persekutuan, seolah-olahnya perkara prinsip yang ada dalam perkara 121(1)A itu masih boleh di-encroach, dilanggari oleh Mahkamah Persekutuan. So berhubung dengan perkara tadilah yang saya lihat perkara pokok, dan macam mana yang saya bincangkan tadi, kita perlu faham apa itu struktur asas kepada perlembagaan. Dan perkara ini memang memerlukan kefahaman yang luas apabila ingin bicarakan. InsyaAllah kalau ada satu masa lagi, kita bolehlah melihat perkara-perkara yang dibincangkan dalam kes Indira Gandhi dan kenapa Tun Abdul Hamid Mohamad begitu lantang mempertikai keputusan tersebut. InsyaAllah. Okey, Datuk, jelas setakat ini saya rasa Datuk dah menerangkan apakah itu struktur asas perlembagaan Malaysia beserta dengan slide. Jadi saya rasa memang boleh digunakan untuk memahami dengan lebih mendalam. Jadi kita tamatkan dulu perbincangan kita pada malam ini di sini. Bagi pihak Gabungan Mi'raj, kita mengucapkan terima kasih kepada Profesor Madya, Datuk Wan Ahmad Fauzi bin Husin, pengasas Jurisprudens Muatan, kerana kesudian untuk hadir dalam sesi berbicara. InsyaAllah kita akan jemput lagi dalam sesi-sesi yang akan datang apabila ada perkembangan-perkembangan terkini. Sebab kes yang disebut oleh
Tun Abdul Hamid ni baru sahaja bermula Jadi insyaAllah kita akan soroti isu itu apabila ada perkembangan. Jadi Sebenarnya saya betul sekali, sebenarnya kenyataan Tuan Hamid itu dah lama dah. So kes Indira dia pada tahun 2019. Cuma baru ni ada keputusan kes Marina Chin. Jadi inilah dihangatkan balik tentang isu sekutu asas. Jadi itu saya harap insyaAllah mudah-mudahan pada penonton malam ini dapatlah sikit sebanyak manfaat daripada yang disampaikan insyaAllah. Maknanya benda tu hidup dia sentiasa ada perkembangan. Benda ni memang penting sebab benda ni lah yang menjadi pokok perbahasan. Selagi keadaan tempatan, local circumstances letak ke belakang, kita lihat nilai-nilai lain diimport dalam kerangka dan dijunjung begitu tinggi sehingga menghakiskan prinsip negara, dia akan tetap menjadi isu. Isu pelaksanaan Islam, isu pelaksanaan kata orang nilai-nilai berasaskan pada negara kita ini tersekat kerana fahaman macam inilah. Kerana meletakkan seluruh asas perlembagaan itu bukan pada watan kita. Tapi kita ambil pemikiran dalam dogma-dogma yang asing. Itu isu dia. Jadi memang tepatlah apa yang Dato' sebut. Jadi benda ni sebab bukan meluas pemahaman dia. Jadi lebih ramai orang memahami perkara ini, sumber yang absah untuk mendefinisikan struktur asas perlembagaan, nilai-nilai asing yang cuba diimport dan menghakis kedudukan raja, kedudukan Islam, hak orang Melayu itu kita boleh tangani dengan lebih tuntas, berfakta dan jelas. Jadi itu kepentingan untuk kita. Jadi sekali Datuk, kita ucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Datuk menyertai kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi dalam sesi-sesi yang akan datang.